Disisih dalam kerajaan, bersatu ajak MCA dan MIC sertai gabungan PN. Didakwa Parti Anwar lawan Quran, PKR Jabbar Hadi nyatakan pendirian. Isu skandal 1MDB, Muhyiddin terlalu bermurah hati. Kenapa takut? Tun M dakwa Anwar lebih zalim dari British. Mendakwa diketepikan dan tersisih dalam kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersatu kini mempelawa MCA dan MIC agar menyertai gabungan Perikatan Nasional. Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu S. Subramaniam berkata, sehingga kini tiada mana-mana pemimpin kedua-dua parti komponen Barisan Nasional itu dilantik menganggotai kabinet atau kerajaan. Malah dakwa Subramaniam dalam pelantikan anggota Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT pun tiada pemimpin MCA atau MIC dilantik. Ini jelas menunjukkan kedua-dua parti itu tidak lagi dihargai oleh Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Habidi. Jadi saya minta MCA dan MIC kaji semula kedudukan dalam Barisan Nasional dan dialu-alukan menyertai gabungan Perikatan Nasional, katanya. Apabila Anwar membentuk kabinetnya selepas mengangkat sumpah, tiada mana-mana pemimpin MCA atau MIC diberikan jawatan dalam Jemaah Menteri seperti kebiasaan semasa Barisan Nasional menjadi kerajaan. Menjelang pembentukan kerajaan perpaduan, kedua-dua parti terbabit memang dilihat tidak senang dengan keputusan diambil Ahmad Zahid. Dalam PRU ke-15 lalu, MCA hanya memenangi 2 kerusi parlimen. Semuanya di Johor, iaitu Air Hitam, Wee Ka Siong dan Tanjung Piai, Wee Jack Seng. Ka Siong merupakan Presiden MCA, manakala Jack Seng ialah anggota Jawatankuasa Pusat parti berkenaan. MIC pula hanya memenangi 1 kerusi, iaitu Tapah, yang diwakili timbalan Presidennya M. Saravanan. Selain MCA dan MIC, 2 lagi anggota komponen Barisan Nasional ialah UMNO dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS. Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, UMNO diberi 6 menteri dan 5 timbalan menteri, manakala PBRS diberi 1 jawatan timbalan menteri melalui Arthur Joseph Kurup. Sebelum ini, Presiden MIC S.A. Vigneswaran berkata, MIC memang tidak akan tuntut sebarang jawatan dalam Kabinet sebagai penerusan ketetapan Barisan Nasional menolak Anwar dan DAP sebagai kerajaan. Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara itu bagaimanapun berkata, parti itu bersedia menerima jawatan sekiranya ditawarkan oleh Anwar. Subramaniam yang juga bekas Ketua Penerangan Pemuda MIC Kebangsaan berkata, MCA dan MIC mungkin akan hilang pada pilihan raya negeri akan datang jika terus kekal bersama Barisan Nasional. Saya diberitahu bahawa sehingga kini kedua-dua parti itu tidak dipanggil untuk sebarang rundingan kerusi pada PRN ini. Kemungkinan besar kedua-dua parti hanya akan diberi 1 kerusi sahaja di setiap negeri. Malah ada kemungkinan mereka langsung tidak diberikan kerusi langsung. Ini kerana sikap membalas dendam oleh beberapa pemimpin UMNO terhadap kedua-dua parti itu yang sebelum ini tidak saluan dengan mereka, katanya. Untuk rekod, ketika usaha digerakkan bagi menjatuhkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, pemimpin MCA dan MIC serta sebahagian besar ahli Parlimen UMNO enggan menyokong pendirian ditetapkan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk menarik balik sokongan mereka kepada Presiden Bersatu berkenaan. B sebelum ini berkata, MCA mempertimbangkan beberapa senario dalam 6 PRN tahun ini, termasuk kemungkinan tidak meletakkan calon. PKR membidas kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang melabel parti pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu sebagai melawan Al-Quran dan mempertahankan warisan penjajah. Menurut PKR, walaupun begitu Abdul Hadi gagal menyatakan hal tersebut secara jelas. Sebaliknya berhela apabila menghasilkan hantaran yang tidak sepadan di antara tajuk dan kandungannya. Justru pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR, Amidi Abdul Manan, mencabar Abdul Hadi membuat kenyataan secara jelas mengenai kedudukan parti itu terhadap Perlembagaan Persekutuan. Dia juga menyifatkan Abdul Hadi sebagai meludah ke langit apabila mendakwa PKR mengekalkan warisan penjajah yang dipercayai merujuk kepada perlembagaan negara. Agak melucukan apabila Abdul Hadi menuduh PKR mempertahankan Perlembagaan Persekutuan yang bertentangan dengan Islam, sedangkan perkara yang serupa dilakukan Wakil Rakyat Marang tersebut bersama sekutunya sebelum ini. Abdul Hadi terlupa lafaz ikrar yang dibaca ketika kali pertama bersidang bagi setiap sesi, iaitu mempertahankan Perlembagaan Persekutuan pada setiap masa dan ketika. Maka ludahan ke langit akan hinggap di muka sendiri, katanya dalam kenyataan. Amidi mengulas tulisan Abdul Hadi sebelum ini yang mendakwa PKR melawan Al-Quran susulan seruan pemimpin mereka supaya ahli-ahli parti terbabit menyerang sebarang kenyataan ahli politik yang mempolitikkan agama. Terdahulu Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail menggesa ahli PKR supaya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama.
Dalam ucapan penggulungannya di Kongres Nasional Khas PKR, Saifuddin mengetengahkan kenyataan Abdul Hadi yang menurutnya dibuat secara jelas menentang titah diraja. Menurut Amidi, sebenarnya dicuba memahamkan tulisan minda Presiden PAS dibuat Abdul Hadi yang melabelkan PKR lawan Al-Quran, namun tiada satu pun kenyataannya dikeluarkan yang sepadan dengan maksud tajuk tulisan bekas duta khas ke Timur Tengah itu. Pihak pimpinan PKR hanya mahukan keikhlasan dan kesungguhan wakil rakyat Marang dan beberapa ahli parlimen dari Perikatan Nasional untuk hadir ke sidang parlimen. Jika wakil rakyat Marang hanya sibuk beraksi dengan berpidato di merata tempat tapi tidak ke sidang parlimen, maka itu adalah satu perkara yang bertentangan dengan agama. Islam sangat menitik beratkan soal kesucian dan keberkatan pendapatan. Maka apa alasan untuk kita mengambil pendapatan allowance sebagai wakil rakyat sedangkan kita tidak melaksanakan tugasan yang diwajibkan ke atas kita? Jika jawapannya adalah parlimen tidak sama dengan sekolah, iaitu tidak perlu hadir setiap hari, maka ingin saya tekankan parlimen lebih penting berbanding sekolah kerana disitulah berlakunya proses semak dan imbang. Atau dalam ungkapan lain, di parlimenlah berlakunya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dari situlah punca peraturan dan undang-undang digubal, tegasnya. Tambahnya, jika kesepaduan antara Islam dan politik yang diperjuangkan Abdul Hadi, maka memang parlimenlah tempatnya. Ia bukan sahaja menjadi wajib dari sudut politik, tetapi juga dari sudut dakwah sebagaimana yang dipamerkan oleh generasi para sahabat di Madinah sehingga meraih gelaran Khairul Ummah, umat terbaik, jelas Amidi. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berpandangan Malaysia sepatutnya menerima pampasan lebih tinggi daripada Goldman Sachs berhubung skandal 1MDB berbanding penyelesaian yang dicapai ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun Mahathir berkata, perkara itu tidak berlaku kerana Muhyiddin terlalu bermurah hati. Kita berpendapat Goldman Sachs patut bayar lebih daripada yang dipersetujui oleh Muhyiddin. Muhyiddin begitu murah hati, dia bayar sikit saja duit cukuplah. Tetapi kita berpendapat bahawa Goldman Sachs sepatutnya bayar sekurang-kurangnya 8 bilion American dollar, katanya dalam sidang media di Kuala Lumpur. Mahathir berkata demikian ketika diminta mengulas adakah kerajaan di bawah pentadbirannya sebelum ini mencapai penyelesaian lebih tinggi dengan Goldman Sachs berbanding yang diumumkan Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri ke-8. Ia selepas NGO aliran menggesa kerajaan untuk menjalankan audit forensik terhadap penyelesaian yang dicapai pada Julai 2020 tersebut, iaitu sebanyak 2.5 bilion American dollar, dan aku janji 1.4 bilion American dollar untuk aset boleh diperoleh semula. Menurut aliran, jumlah itu lebih rendah daripada 9.6 bilion American dollar yang dianggarkan bekas pegawai negara Tommy Thomas seperti yang dinyatakan dalam memoarnya My Story, Justice in the Wilderness. Bulan lalu, ahli parlimen Titi Wangsa, Johari Ghani turut menggesa siasatan terhadap penyelesaian itu. Pada 4 November 2019, iaitu kira-kira 3 bulan sebelum dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Mahathir berkata kerajaan masih berunding dengan Goldman Sachs mengenai jumlah pampasan selepas tawaran yang dibuat bank tersebut dianggap terlalu rendah. Sebulan kemudian, Mahathir menyuarakan harapan agar penyelesaian dua mahkamah dapat dicapai dengan Goldman Sachs, tetapi tetap menegaskan pampasan 1 bilion American dollar yang ditawarkan terlalu kecil. Dia ketika itu berkata kerajaan menuntut 7.5 bilion American dollar daripada Goldman Sachs dan rundingan masih berjalan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad membayangkan kerajaan hari ini di sebalik pembatalan sebanyak 4 kali program Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Saya tak faham kenapa kerajaan begitu takut dengan orang Melayu sampai tak bagi berjumpa. 4 kali kita pilih tempat untuk perjumpaan, tapi semua tak beri kebenaran, katanya. Kalau mereka takut kepada saya, parti saya kalah 125 kerusi pada PRU15, bukan kalah sedikit, tetapi semua deposit hangus, katanya pada sidang media jawatan kuasa Proklamasi Orang Melayu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Mahathir tidak memperincikan dakwaannya atau memberikan sebarang bukti wujudnya campur tangan kerajaan berkenaan perkara itu. Sebelum ini, penganjur acara itu dilaporkan berkata pengurusan lokasi kedua membatalkan tempahan pihaknya. Pihak pengurusan Dewan tidak menyatakan sebarang sebab atas pembatalan tersebut menurut Sekretariat Proklamasi Orang Melayu dalam kenyataan. Ia kali kedua perkara itu berlaku setelah tempahan di lokasi pertama, Hotel Impiana KLCC di Kuala Lumpur dibatalkan kerana masalah teknikal menurut laporan itu. Mengulas lanjut, bekas ahli parlimen Langkawi itu mendakwa kemungkinan pembatalan perjumpaan Proklamasi Orang Melayu itu juga disebabkan tangan gaib yang takutkan bayang-bayang sendiri. Mereka takut segala salah laku mereka akan terbongkar apabila orang Melayu bersatu dan sedar perbuatan mereka selama ini, kata Dr. Mahathir yang juga penasihat Gerakan Terbabit. Menurutnya, Majlis Proklamasi Orang Melayu oleh Jawatan Kuasa Proklamasi Orang Melayu bukan agenda mana-mana parti politik. Sebaliknya, kata Dr. Mahathir, tujuan proklamasi diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada orang Melayu mengenai situasi politik negara masa kini. Kami tidak mewakili mana-mana parti politik. Kami hanya mahu menyatukan orang Melayu yang kini semakin berpecah akibat politik negara, katanya. Menyasarkan kritikan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Mahathir mendakwa pentadbiran kerajaan kini lebih zalim daripada penjajah British kerana ketika pemerintahan British, orang Melayu masih boleh berkumpul dan bersuara.
Di zaman saya pun, orang Melayu boleh bercakap. Tetapi di zaman demokratik Anwar, orang Melayu tak boleh bercakap. Itulah demokrasi Anwar Ibrahim, dakwanya. Sehubungan itu, Jawatankuasa Proklamasi Orang Melayu akan meneruskan kempen itu di media sosial dan segala saluran publicity lain termasuk jelajah rakyat di seluruh negara. Mahathir juga berkata, maklumat terkini pergerakan Jawatankuasa Proklamasi Orang Melayu akan dihebahkan kepada semua rakyat melalui pelbagai saluran. Sementara itu, Mahathir mengulas tindakan kerajaan perpaduan dalam membantras kegiatan rasuah di kalangan pemimpin negara. Namun saya sedikit terkilan, tindakan hanya diambil jika mereka adalah dari parti pembangkang. Kerajaan harus sedar, pesanan rasuah ada di mana-mana, termasuk dalam pemimpin kerajaan kini, katanya.